kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Hasbi Timbalan Menteri Pengangkutan, Yang Berbahagia Datuk Jana Satiran Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Osman TKSU Dasar Kementerian, Yang Berbahagia Datuk Razari bin Muhammad TKSU Pengurusan, yang dihormati Barisan Setiausaha Bahagian dan Ketua-Ketua Unit MOT, Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, seluruh warga MOT, jabatan dan agensi yang hadir secara bersama ataupun secara tidak langsung melalui online. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua. Pada hari Khamis yang lepas, negara telah dikejutkan oleh berita nahas pesawat terhempas di Elminah, Shah Alam. Ini merupakan satu insiden yang pahit bagi negara, lebih-lebih lagi kepada semua anggota keluarga mangsa yang terlibat. Saya percaya seluruh rakyat negara ini berkongsi kesedihan atas kemalangan yang tidak diduga tersebut. Oleh itu, sebagai tanda kebersamaan kita, seluruh warga MOT, jabatan dan agensi dengan seluruh anggota keluarga mangsa dalam menghadapi ujian yang berat ini, marilah kita sama-sama bertafakur bagi mengingati dan mendoakan ke atas semua mangsa. Saya persilakan semua untuk bangun untuk bertafakur selama satu minit. Terima kasih. Saya rasa bersyukur kerana diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam program perhimpunan sebegini yang kali terakhir diadakan sebelum ini pada bulan Mei yang lepas. Selepas itu kita banyak program-program dari luar, termasuklah penganjuran 5. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk KSU dan pasukan Rustia yang menganjurkan perhimpunan bulan kemerdekaan pada bulan Ogos yang akan diikuti Hari Malaysia pada bulan September nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita telah bersama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum, baru-baru ini kerajaan telah bersetuju agar lafaz ikrar rukun negara dilaksanakan di setiap program rasmi kerajaan. Ia merupakan usaha pihak kerajaan untuk menerapkan kepentingan perpaduan di kalangan rakyat negara kita yang berbilang kaum dan agama. Sebelum ini, lafaz ikrar merupakan kebiasaan yang kita lalui semasa di tampuk persekolahan. Namun semangat rukun negara dan nilai yang diterapkan kekal relevan pada dewasa ini. Perpaduan di kalangan seluruh rakyat adalah elemen utama dan menjadi asas penting dalam usaha kerajaan perpaduan membangunkan Malaysia Madani. Dengan perpaduan yang kukuh, segala perancangan dan usaha baik yang dilaksanakan secara bersatu hati akan berpotensi memberikan hasil dan seterusnya mendatangkan manfaat kepada negara. Justru itu, pelaksanaan lafaz ikrar rukun negara bagi program-program rasmi kerajaan ini diharap dapat menyemarakkan kesatuan dan kebersamaan di kalangan seluruh rakyat Malaysia.
seterusnya memupuk perpaduan yang didambakan. Sebagai menyokong usaha murni ini, MOT juga akan turut sama mendukung pelaksanaan lafaz ikrar rukun negara dalam setiap program rasmi yang dianjurkan. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, lebih separuh tahun 2023 telah dilalui. Sehingga bulan Ogos ini telah banyak perkara yang dirancang sama ada di peringkat MOT maupun di jabatan dan agensi telah berjaya dilaksanakan. Seperti yang dipaparkan dalam montaj sebentar tadi, penganjuran 5 2023 telah selesai dianjurkan pada bulan Mei yang lalu. Penganjuran ini merupakan kali kedua bagi MOT terlibat sebagai penganjur bersama dengan pihak Kementerian Pertahanan. Pameran tahun ini telah berjaya menarik 525 syarikat pempamer, yang mana 385 daripadanya terlibat dengan sektor komersial. Dari aspek nilai ekonomi, beberapa memorandum persefahaman dan kontrak komersial bernilai 7.5 bilion telah ditandatangani semasa 5-23. Kita harap nilai ini akan terus meningkat bagi penganjuran 5 pada masa akan datang. Selain itu, banyak program inisiatif lain berorientasikan rakyat juga telah berjaya dilaksanakan, antaranya seperti berikut: pelancaran cukai jalan dan lesen memandu secara atas talian ELKM dan ELMM pada 10 Februari oleh pihak JPJ. Pelancaran My Bus 50 di Johor Bahru pada 13 Mac 2023 oleh pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat. Pelancaran MRT Laluan Putrajaya Fasa 2 pada 16 Mac 2023 oleh MRT Corp. Pelancaran aplikasi mudah alih Railway Asset Intelligence System (RAILS) pada 21 Mac 2023 oleh Railway Asset Corporation (RAC). Penyerahan lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV kepada pemandu e-hailing pada 18 April 2023 oleh pihak JPJ, dan program My Lesen B2 30 Mei juga oleh JPJ. Seterusnya, subsidi pemberian tiket penerbangan mulai 15 Ogos melibatkan penerbangan MAS, AirAsia, Batik Air, Firefly dan My Airline, dan My Bus konsesi tambang percuma My Bus SBST di Seremban, Ipoh dan Johor Bahru mulai 15 Ogos oleh pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat. Semua kejayaan pelaksanaan ini adalah berkat kesefahaman, kesepaduan dan kebersamaan yang tinggi di kalangan pasukan keluarga besar MOT dalam merancang dan melaksanakan setiap inisiatif program yang ditetapkan. Ini merupakan beberapa inisiatif yang telah pun kita lancar dan laksanakan sepanjang 8 bulan yang lalu sejak bulan Januari, dan saya amat berpuas hati bahawa inisiatif-inisiatif yang telah kita rancangkan dapat diperkenalkan dan dapat dilaksanakan di lapangan untuk kesejahteraan rakyat. Sudah tentu banyak lagi inisiatif yang sedang dirancang dan sedang dilaksanakan demi membawa lebih banyak kelebihan dan juga kesejahteraan kepada rakyat Malaysia di seluruh negara. Kita juga berharap bahawa dalam usaha kita dalam Kementerian Pengangkutan untuk memudahcarakan segala urusan, baik untuk pengguna maupun untuk pihak industri, dan ini merupakan antara fokus kita dan dalam Kementerian Pengangkutan, supaya kita melihat semula, mengkaji semula peraturan-peraturan, dasar-dasar dan juga regulations yang mungkin sudah ketinggalan zaman, supaya kita dapat perkenalkan pembaharuan, dan ini akan dapat memudahkan dan membawa satu kemajuan kepada sektor pengangkutan negara kita. Saya menjemput dan saya mengajak seluruh warga MOT, termasuklah jabatan dan agensi, untuk bersama-sama kita melihat balik dasar-dasar kita ataupun peraturan-peraturan yang sedia ada, supaya ia dapat diperbaharui untuk menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Sektor pengangkutan ataupun apa yang kita laksanakan dalam Kementerian Pengangkutan ini merupakan satu pemangkin ataupun satu faktor yang penting dalam memudahcarakan pertumbuhan ekonomi negara kita.
Dan saya yakin kita memainkan peranan yang besar sebagai economic enabler kepada pertumbuhan seluruh negara. Dan dalam masa beberapa tahun ini, kerajaan sudah tentunya perlu fokus untuk membawa pembangunan ekonomi yang lebih baik kepada negara supaya pendapatan rakyat Malaysia dapat ditingkatkan. Ini antara agenda yang paling penting yang sedang dititik beratkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri supaya pendapatan rakyat dapat dipertingkatkan untuk menghadapi pelbagai cabaran pada ketika ini. Kita faham bahawa antara masalah yang dihadapi oleh rakyat dan juga di seluruh dunia ialah kos sara hidup yang meningkat, dan ini antara isu yang sering dibahaskan, sering dibincangkan bukan saja di peringkat kabinet tetapi juga di kalangan rakyat. Jadi sudah tentu usaha kita sebagai kerajaan ialah untuk membantu rakyat mengurangkan kos sara hidup, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu melihat bagaimana untuk membantu rakyat untuk mempertingkatkan pendapatan mereka. Jadi ini antara beberapa agenda yang sedang dirangka, dan sudah tentu banyak lagi pengumuman dasar akan dibuat oleh kerajaan, khususnya oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Bermula pada bulan September nanti, kajian separuh penggal RMK, Rancangan Malaysia, dan seterusnya pada bulan Oktober nanti akan dibentangkan belanjawan untuk tahun 2024, dan dasar-dasar yang baru terutamanya dari segi dasar perindustrian kita akan juga diumumkan. Sudah tentu Kementerian Pengangkutan merupakan sebahagian komponen yang besar dalam semua pengumuman dan dasar ini, khususnya kajian separuh penggal, bajet dan sebagainya. Kita merupakan agensi pelaksana yang penting kerana banyak infrastruktur utama dan infrastruktur strategik yang akan dilaksanakan oleh kerajaan adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pengangkutan. Jadi tugas kita amat berat dan misi kita amat jelas bahawa kita memainkan peranan bukan saja sebagai economic enabler tetapi juga sebagai pelaksana infrastruktur yang strategik bagi negara. Jadi apa yang kita laksanakan di Kementerian Pengangkutan ini membawa makna yang besar kepada pembangunan negara. Dalam pada itu, saya juga mengambil maklum bahawa suatu kejohanan sukan interagensi Kementerian Pengangkutan telah dianjurkan baru-baru ini yang telah menggembeling penyertaan dari hampir keseluruhan jabatan dan agensi selain pihak MOT sendiri. Saya menyokong program sebegini di mana ia dapat mengeratkan lagi hubungan kita sesama warga MOT, jabatan dan agensi. Sudah pasti hubungan yang baik dan erat ini mampu menjadi pemangkin kerjasama lebih baik sesama kita dalam menawarkan perkhidmatan di sektor pengangkutan kepada rakyat kelak. Harus diingat, masih berbaki beberapa bulan lagi yang akan menuntut komitmen dan usaha gigih kita untuk melaksanakan keseluruhan program dan inisiatif yang telah dirancangkan sepanjang tahun 2023 ini. Kehadapan MOT juga memainkan peranan yang terlibat dalam merealisasikan gagasan ekonomi madani yang telah diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 27 Julai yang lalu. Tuan-tuan dan puan, seperti semua sedia maklum, kita sekarang berada dalam bulan Ogos, bulan kemerdekaan negara yang ke-66. Tahun ini, tema yang telah dipilih adalah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sesungguhnya tema ini diaspirasikan oleh kerajaan berdasarkan komitmen pemimpin bersama rakyat bagi membina sebuah Malaysia yang bukan saja aman sejahtera tetapi juga maju dari segi ekonomi, sosial dan pemikiran. Tema kali ini dicipta untuk menyuburkan semangat perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecap segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya, kesejahteraan, berdaya cipta, hormat menghormati, keyakinan dan ihsan, iaitu singkatannya Madani. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua, marilah kita bersama-sama menyemarakkan sambutan kemerdekaan ke-66 tahun ini di semua peringkat, sama ada di MOT maupun di jabatan dan agensi masing-masing. Saya menyarankan agar diadakan program-program yang boleh melibatkan
pernyataan seluruh warga untuk kita sama-sama raikan sambutan kemerdekaan dengan penuh semangat perpaduan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun meminta supaya semua agensi dan jabatan untuk bersama-sama memberikan kerjasama mengibarkan jalur gemilang di pejabat agensi masing-masing. Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan perhimpunan pada hari ini, dan saya merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66 Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sekian, terima kasih.